Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada murid tahun 2 yang mengambil mata pelajaran sains. Hari ini kita akan menyambung kembali pembelajaran dari rumah. Tajuk kita pada hari ini ialah Peraturan Bilik Sains Unit 2. Seperti kita sedia maklum, mana-mana tempat pun perlu ada peraturan, sama ada di rumah, di pusat periblah, di masjid, di rumah-rumah ibadat yang lain dan sebagainya. Mesti ada peraturan. Kenapa perlu ada peraturan? Sebabnya jika kita tidak mengikut peraturan, tempat-tempat tersebut mungkin akan berlaku kerosakan, mungkin tidak dapat dijaga dengan baik. Itulah gunanya peraturan yang ada. Sekarang kita tengok tajuk kita pada hari ini ialah Peraturan Bilik Sains. Kenapa Peraturan Bilik Sains? Sebabnya mata pelajaran sains mempunyai makmal komputer ataupun sekarang kita panggil sebagai bilik sains. Setiap sekolah mesti ada bilik sains. Ada sekolah yang ada 2, ada sekolah yang ada 3, ada sekolah yang ada hanya 1 saja bilik sains. Walau bagaimanapun, tidak kiralah jumlah bilangannya, kita mesti mematuhi peraturan yang ada. Tanpa membuang masa, kita tengok peraturan bilik sains yang pertama. Yang pertama ialah buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah. Buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Okey, baik. Sekarang kita tengok sisa. Perkataan sisa, maksud perkataan sisa ialah benda ataupun perkara yang kita dah tak nak, kita nak buang atau kita panggil sebagai sampah. Apa maksud sisa pepejal? Sisa pepejal ni contohnya macam pen, kertas, bahan-bahan yang kita boleh pegang sendiri. Dia ada berat sendiri. Kenapa kita kena buang dalam tong sampah ataupun bakul sampah? Supaya kita mudah untuk lupuskan sisa tersebut. Kemudian kita tengok sisa cecair kita buang ke dalam sinki. Biasanya sisa cecair ni kita buang dalam sinki menggunakan air. Kita dah buang dalam sinki, kemudian kita buka air pipe tu, kita lalukan cecair tersebut terus ke dalam tempat kumbahan. Kenapa kita kena buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah? Kenapa kita kena buang sisa cecair ke dalam sinki? Kenapa kita tak boleh terbalikkan? Okey, kita tengok di bahagian bawah ni, gambar yang di bawah ni. Contoh yang pertama, dia buang sisa cecair ke dalam bakul sampah. Apa yang berlaku? Cecair keluar mengalir ke lantai. Kalau cecair ni berbahaya, maksudnya kalau kita pegang, kita punya kulit jadi gatal-gatal, kita punya kulit jadi merah-merah, dah mendatangkan bahaya kepada orang yang ada dalam bilik sains. Sebab itu kalau kita nak buang, kita buang ke dalam sinki. Dia tidak keluar ataupun dia tidak berada di atas lantai, dia tidak tumpah di atas lantai. Kemudian kita tengok, kalau kita buang sisa pepejal ke dalam sinki, kita buka air, kemudian air itu tak boleh keluar sebab ada sisa pepejal menghalang laluan air ini, menjadikan sinki ini tersumbat. Bila sinki ini dah tersumbat, air pun melimpah keluar, lantai jadi basah, kita nak berjalan pun susah, boleh mendatangkan perkara yang tidak diingini. Contohnya macam terjatuh. Kalau dah terjatuh, boleh jadi luka, mendatangkan kecederaan yang lain. Jadi kita perlu mengikut peraturan. Peraturan ni apa? Buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Mesti ikut perkara ini. Tak boleh kita terbalikkan. Saya mohon kepada semua, bukan sahaja di dalam bilik sains tetapi di mana-mana sahaja. Sekarang ni semua berada di rumah. Pada masa video ini dibuat, tolong ikut peraturan yang betul. Kalau awak buang cecair, buang dalam sinki ataupun di dalam bilik air. Kalau buang sisa pepejal, mesti buang ke dalam tong sampah. Seterusnya kita lihat, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Yang ini ada dalam kemahiran manipulatif juga. Kita mesti bersihkan. Kita dah guna apa-apa alatan, apa-apa radas, kita mesti bersihkan. Bersihkan guna air. Bila dah bersihkan guna air, kita kena keringkan. Dah kering, kita letak ke tempat asalnya semula supaya akan jadi kemas. Kenapa? Kalau kita tak ikut peraturan-peraturan ini, apa yang akan jadi? Kita tengok, kalau kita tak bersihkan, dia akan jadi bersepah, kotor. Jadi kita susah nak guna. Takkanlah kita setiap kali pakai kita buang dan kemudian kita guna balik, kita beli yang baru. Dah membazir duit dah dekat situ. Jadi mana yang kita boleh cuci, mana yang kita boleh bersihkan, kita bersihkan. Kemudian kita kena susun. Contohlah macam kat sini ada satu kantar pembesar. Saya dah nampak beberapa. Dia tak susun kantar pembesar tersebut. Jadi kalau kita nak guna, mendatangkan kesusahan pada kita. Kita nak cari, mana kantar pembesar, mana kantar pembesar. Kita tak jumpa pun kantar pembesar kat mana. Sebab apa? Sebab kita tak susun. Jadi kalau kita susun, kita bersihkan, penggunaan seterusnya akan menjadi lebih mudah. Nombor 3, maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Contoh, kantar pembesar ni dia pegang kemudian terjatuh. Kenapa kena bagi tahu cikgu? Supaya cikgu tahu alat ataupun radas itu tidak boleh digunakan. Jadi boleh buang. Jadi boleh cuba untuk mendapatkan yang baru supaya murid-murid boleh menggunakan alatan yang mencukupi. Kemudian kalau berlaku kecederaan,
perlu beritahu cikgu. Kenapa kena bagi tahu cikgu kalau berlaku kecederaan? Supaya kecederaan tersebut tidak menjadi sangat serius. Mungkin cikgu boleh memberi bantuan pertolongan cemas yang betul, dapat menghentikan pendarahan, dapat menyelamatkan nyawa. Itulah maksudnya kenapa kalau berlaku kecederaan perlu bagi tahu cikgu. Akhir sekali, sebelum masuki bilik sains, tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku dan alat tulis saja. Biasanya kalau kita masuk bilik-bilik khas, cikgu-cikgu semua akan cakap, okey, beg letak luar, jangan bawa masuk dalam. Kenapa? Sebab dikhawatiri beg ini akan mengganggu pergerakan murid. Beg ni kita tahu ada tali, takutkan nanti kita tengah-tengah bawa bika, ada berisi cecair, kan nanti jalan-jalan terlanggar beg, tersadung, jatuh. Cecair tu kalau cecair yang berbahaya, dah mendatangkan masalah yang lain. Sebab itu beg kalau boleh letak di luar bilik sains. Jadi di sini saya simpulkan peraturan-peraturan bilik sains ada 6. Kita tengok yang pertama, buang sisa pepejal ke dalam bakul. Yang kedua, buang sisa cecair ke dalam sinki. Yang ketiga, bersihkan semua alat dan radar selepas digunakan. Yang keempat, simpan alat dan radar ke tempat asal semula. Yang kelima, maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera. Dan yang keenam, maklumkan kepada guru jika alat dan radar rosak atau pecah. Sekiranya awak memasuki bilik sains, tolong patuhi peraturan yang ada supaya tidak berlaku kecederaan ataupun perkara yang tidak diingini. Tak susah, ikut saja peraturan ataupun ikut saja arahan guru. Jangan buat perkara yang lain. Jangan bermain di dalam bilik sains. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video saya. Pada sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, boleh nyatakan di bahagian komen dan boleh kongsi video ini jika bermanfaat kepada kawan-kawan yang lain. Saya mengucapkan sekian terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.